Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 4 Julai 2021. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di Sabah berjalan lancar. Di penampang Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA telah menerima 250 penerima vaksin sejak beroperasi 1 Julai lalu. Bercakap kepada RTM, Penolong Pegawai Pembangunan Pejabat Daerah Penampang, Senti Octavia Pine memberitahu pembukaan KDCA sebagai PPB bagi menampung keperluan penerima vaksin yang semakin bertambah di daerah ini. Mengikut kapasiti adalah 500 hingga 800 orang. Setakat ni dia memang kurang sikitlah sebab dia dari klinik kesihatan Penampang. Penerima vaksin yang ditemui berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan. Saya rasa okey bagi saya, selesa di sini. Bandingkan dengan yang di klinik tu panas dan terlampau sesak dengan kereta parking, di situlah juga orang-orang menunggu giliran suntikan. Terbaiklah sebab kalau KDC ini luas sikit, jadi taklah sesak sangat, semua orang boleh datang. Selesa, cuma semua layanan terbaik. Kalau pembanding dengan klinik sana di sini lebih selesa. Suasananya di sini tidak panas, jadi kalau di sana itu panas lah ya. Sini memang selesai. Setakat ini terdapat 54 PPV seluruh Sabah. PIK fasa 2 yang berlangsung dari April hingga Ogos depan mengutamakan warga emas, orang kurang upaya dan golongan berpenyakit kronik. Sementara itu, di Lahad Datu, pelbagai strategi dirancang Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dewan Undangan Negeri Dun Silam bagi menarik minat penduduk kawasan itu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Antaranya, lebih banyak program outreach vaksinasi COVID-19 dilaksana bagi memberi kemudahan kepada penduduk yang sukar ke bandar mendapatkan vaksin. Menurut Pemimpin Pembangunan Masyarakat Silam Abdul Rahim Gulam Hassan, Pusat Hikmat Ahli Parlimen Silam bersama Pejabat Kesihatan Daerah akan turun padang memberi taklimat mengenai kepentingan suntikan vaksin. Sentiasa memberi penerangan kepada masyarakat khususnya di kampung-kampung dan di bandar supaya menerima program pemvaksinan ini. Minta JPKK semua terlibat untuk menerangkan kepada masyarakat selaras dengan apa yang dikehendaki oleh pihak kerajaan. Melalui program ini, beliau yakin lebih ramai masyarakat di kawasan berkenaan akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program penyampaian bakul makanan di Kampung Batu 1 Segama Lahad Datu. Setakat 1 Julai, sebanyak 20.8% atau 41,230 individu daripada 198,300 orang dalam daerah Lahad Datu sudah mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Daripada jumlah itu, sebanyak 7.52% atau 19,916 orang telah menerima dos lengkap vaksin. Hanya 32.1% daripada rakyat Sabah telah mendaftarkan diri untuk pengambilan vaksin, iaitu kurang daripada 900,000 rakyat Sabah. Kenyataan ini didedahkan ketika program edisi khas Bicara Pakar Medik Vaksin COVID-19 bersama Kita Bertindak yang dianjurkan Universiti Malaysia Sabah. Program yang diadakan secara dalam talian ini bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan vaksin. Menurut Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS, Dr. Fatimah Ahmedi, penganjuran program juga bagi memberi keyakinan dan menambah pemahaman masyarakat mengenai keberkesanan vaksin COVID-19. Dalam program ini, pelbagai isu mengenai vaksin COVID-19 dibincangkan, termasuk persoalan dan keraguan masyarakat mengenai kesan sampingan vaksin. Antara panel terlibat ialah pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Perubatan Keluarga dan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS, Profesor Madya Dr. Richard Avoy, Profesor Kesihatan Awam International Medical University, Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman dan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan, Dr. Prabakaran Solomon Anak Lelaki Dana Raj.
Beralih kepada perkembangan COVID-19, Sabah mencatat peningkatan 92 kes iaitu 322 kes baru berbanding 230 kes sebelumnya. 7 daerah mencatat peningkatan kes dengan 3 daerah mencatatkan peningkatan yang ketara iaitu Tawau 112 kes, Kota Kinabalu 72 kes dan Beaufort 34 kes. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 38.2% atau 123 kes baru COVID-19 Sabah ini berpunca daripada kluster tembok Tawau di penjara Tawau iaitu 97 kes dan 26 kes daripada kluster tembok Kota Kinabalu di penjara Kepayan. Hampir semua yang terlibat merupakan tahanan atau banduan yang sedang menjalani hukuman. Secara keseluruhannya, 74% kes adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan kontak rapat yang diperolehi melalui saringan bersasar. Sumbangan itu, orang ramai digesa untuk kekal berada di rumah dan bagi mereka yang bekerja, hadkan pergerakan kerana kebergantungan penurunan kes atau jangkitan baharu adalah dipengaruhi oleh sejauh mana komuniti mematuhi SOP kendiri dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan 2 lokaliti di daerah Beaufort dan Kota Marudu dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula esok hingga 18 Julai. PKPD dilaksana di Taman Zifa Bingkul Beaufort dan Kampung Simpangan Kota Marudu. Di Beaufort, 21 kes positif direkodkan hasil saringan terhadap 50 penduduk, manakala 10 kes positif dikesan di Kota Marudu yang melibatkan saringan terhadap 64 orang. Pelaksanaan PKPD bertujuan menyekat pergerakan dan penularan jangkitan COVID-19 dari kawasan berisiko keluar dari lokaliti tersebut. Sementara itu, PKPD di Kampung Rancangan Silabukan peringkat 4 Lahad Datu dan di Fasa 1 dan Fasa 2 Taman Digot Penampang dan Kampung Nelayan Batu 10 Sandakan ditamatkan seperti dijadual hari ini. Susulan lanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Kampung Penimbawan Tuaran, polis mempergiat pemantauan bagi memastikan penduduk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard selain membantu Kementerian Kesihatan menjalankan kerja-kerja saringan. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata pasukan gerakan marin turut mengawal perairan kampung tersebut bagi memastikan tiada penduduk yang keluar masuk ke kawasan ini. Sementara itu, unit dron pasukan gerakan udara membuat hebahan pematuhan SOP di sepanjang pesisir pantai dan kawasan berbukit di kampung ini. Pihak KKM bersama dengan pihak polis telah membuat pemeriksaan rumah ke rumah di mana kita dapati ada juga di kalangan penduduk yang kurang mampu untuk pergi ke pusat-pusat saringan dan kita telah memberi perkhidmatan rumah ke rumah untuk disaring. Hamizi berkata demikian kepada media selepas melakukan tinjauan PKPD di Kampung Penimbawan Tuaran. PKPD di Kampung Penimbawan yang dijadual tamat pada 28 Jun dilanjutkan sehingga 12 Julai. Setakat ini 1,452 penduduk telah disaring dan 58 orang dikesan positif. 3 kilang dan 12 pekerja di kompaun dalam off patuh yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu di Inanam dan Manggatal. Kesalahan dikesan membabitkan beroperasi tanpa kebenaran, bekerja melebihi had dibenarkan dan gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, operasi bersepadu ini membabitkan pemeriksaan terhadap 10 kilang berkaitan industri besi, produk plastik dan minuman serta polistrin. Ia melibatkan seramai 99 pegawai dan anggota dari Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Kementerian Kesihatan KKM. Ya, kilang besi dan produk plastik dan 2 gudang. Setakat ini kita dapat kerjasama yang baik daripada pengusaha-pengusaha kilang ini. Cuma dari segi provokasi itu tidak ada, cuma mereka bertanya. Ada yang kurang faham dengan SOP. Jadi kita bagi penjelasan. Beliau berkata demikian selepas operasi berkenaan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP.
Operasi berkenaan akan diteruskan dari semasa ke semasa sehingga penguatkuasaan membabitkan COVID-19 selesai. Semua kilang yang beroperasi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Seramai 200 ahli Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Sabah yang terkesan akibat penularan COVID-19 menerima bantuan bakul makanan. Penyerahan bantuan dilaksana secara serentak kepada kesemua penerima di Kota Kinabalu, Kudat, Kuala Penyu dan Tawau. Ketika ditemui RTM, Presiden Makmah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin memberitahu bantuan yang disampaikan hasil sumbangan Makmah dan juga Ahli Parlimen Kudat, Datuk Abdul Rahim Bakri. Untuk membantu masyarakat mereka yang terkesan dengan keadaan PKP dan juga keadaan situasi pandemik COVID-19 ini, dan kita rasa begitu prihatin sekali, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Rahim Bakri di atas sumbangan ini. Bantuan seumpama akan disampaikan kepada ahli makmah terpilih di Beaufort, Inanam dan Manggatal dalam tempoh terdekat. Setiap penerima bakal mendapat bakul makanan bernilai RM100 dengan nilai keseluruhan berjumlah RM20,000. Bersyukur dapat rezeki daripada Allah. Bersyukur kepada Persatuan Makmah ni. Banyak-banyak bersyukur. Terima kasih banyak-banyak. Bersyukurlah jugalah. Alhamdulillah dapat bantuan pasal COVID ni pun memang terjejas dan juga kadang-kadang nak sampai pertengahan bulan habis beras di rumah. Seramai 30 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sanzek Sembulan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 menerima sumbangan daripada koperasi sekolah tersebut. Sumbangan disampaikan Wakil Koperasi SMK Sanzek Abdul Wahab Ibrahim di Kota Kinabalu. Dengan harapan ini dapat sikit sebanyak membantu mana-mana keluarga yang memerlukan makanan. Dalam perkembangan sama, sebuah badan bukan kerajaan di Bayu Quranic Center dan Young Faizin Group turut menyerahkan sumbangan kepada golongan pelajar dan miskin Tegal di kawasan itu. Pengasasnya Muhammad Firdaus Muhammad Rusli berkata sumbangan merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR berterusan pihaknya bagi membantu golongan memerlukan khususnya di Sabah. Ingin turut menyumbang, sama-sama kita membantu orang yang memerlukan demi menjaga maslahah ummah. Sekian berita Pagi Sabah. Tepati janji temu vaksinasi anda. Patuhi SOP di Pusat Pemberian Vaksin. Saya Nur Hazim Maradik. Salam hormat.